Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natalia Umairah binti Kamarudin. Saya dari kelas 508 dan pada hari ini saya akan menerangkan pelajaran 7, setiap orang ialah pemimpin. Baiklah, mari kita mulakan. Saya akan mulakan dengan bacaan hadis. An Abdillahi bin Umar radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyati. Wal hadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyati. Qala wa khasibtu an qad qala wa rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyati wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Riwayat Al-Bukhari. Baiklah, yang seterusnya ialah maksud hadis. Maksud hadis tersebut ialah setiap dari umat adalah seorang pemimpin dan mempunyai tanggungjawab. Amamah ialah seorang pemimpin yang bertanggungjawab atas kepimpinannya. Selain itu, lelaki juga seorang pemimpin bagi keluarganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Selain itu, seorang perempuan juga adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Selain itu, pekerja pula ialah pemimpin bagi harta majikannya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Baginda juga bersabda, lelaki juga adalah pemimpin bagi harta benda ayahnya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Dan kamu semua adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinan kamu. Seterusnya ialah tanggungjawab sebagai seorang individu. Bagi seorang pemimpin, yang pertama, pemimpin perlu menyusun sistem pendirian yang cekap dan amanah. Yang seterusnya, menyediakan infrastruktur yang lengkap. Yang ketiga, bersikap bertoleransi terhadap orang bawah. Yang keempat, menegakkan syariat Islam. Dan yang terakhir, seorang pemimpin perlu berlaku adil untuk menghapuskan kezaliman. Seterusnya, kita akan tengok tanggungjawab sebagai seorang individu bagi seorang suami. Seorang suami perlu memberikan nafkah kepada anggota keluarga. Yang kedua, memberikan didikan agama kepada isteri dan anak-anak. Yang ketiga, melayan dan bergaul dengan isteri dan anak-anak dengan baik. Dan yang terakhir adalah memberikan perlindungan dan menjaga keselamatan anggota keluarga. Seterusnya ialah tanggungjawab seorang individu iaitu seorang isteri. Seorang isteri perlu mentaati suami dan menunaikan haknya. Yang kedua, seorang isteri perlu memelihara dan mendidik anak-anak. Yang ketiga, menguruskan rumah tangga. Dan yang terakhir adalah menjaga mara diri suami dan keluarga. Seterusnya adalah tanggungjawab sebagai individu bagi seorang pekerja. Baiklah, seorang pekerja haruslah mengikut arahan ketua. Yang seterusnya, mereka perlu bekerja dengan penuh integriti. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan sempurnanya. Dan yang terakhir, seorang pekerja perlu bekerja mengikut prosedur yang ditetapkan. Baiklah, seterusnya adalah anak. Seorang anak bertanggungjawab untuk berbakti kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Seterusnya, seorang anak perlu sentiasa membantu mereka dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, seorang anak perlu sentiasa mendoakan ibu bapanya. Dan yang terakhir, mereka perlu sentiasa berbuat baik dengan ibu bapa dan menyambung silaturahim dengan rakan-rakan ibu bapa mereka. Baiklah, itu sahaja bagi tanggungjawab sebagai seorang individu. Yang terakhir, kita akan tengok kepada pengajaran hadis ini. Baiklah, hadis ini memberi pengajaran iaitu yang pertama, kita hendaklah sentiasa bersikap amanah dalam pekerjaan supaya rezeki yang kita peroleh akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula, kita hendaklah memelihara dan melindungi anggota keluarga agar selamat di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir ialah kita hendaklah menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin dengan adil dan amanah.
Baiklah, itu sahaja bagi perkongsian pada hari ini. Sekian, terima kasih.